Oke ya, kita boleh mulakan surah Al-Anbiya, Suratul Anbiya, ayat 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallati, dan perempuan yang ahsanat, telah memelihara ia, farjaha, akan kehormatannya, fanafahna, lalu telah kami tiupkan, biha, padanya, min rohina, daripada roh kepunyaan kami, waja'alnaha, dan telah kami jadikan akannya, wabnaha, dan anaknya, ayatan, satu tanda, lil alamin, bagi seluruh alam. Inna, sesungguhnya, hazihi, ini, ummatukum, agama kamu, ummatan, agama, wahidatan, yang satu. Umat ni biasa makna umat ni, tetapi dalam ayat suratul Anbiya, umat dengan makna millah. Millah tu makna agama. Millata Ibrahim contohnya, agama Ibrahim. Jadi di sini ya, perkataan umat di sini dengan makna ya, millah, iaitu agama. Kalau biasa di tempat-tempat lain, umat tu dengan makna umat. Ya, tapi kena perhatikan. Dalam surah Anbiya ni, umat di sini dengan makna din ataupun makna millah, iaitu agama. Wa ana, dan aku, Rabbukum, Tuhan kamu. Fa'buduni, maka sembahlah olehmu akan daku. Semak semula. Wallati, dan perempuan yang ahsanat, telah memelihara ia, farjaha, akan kehormatannya. Ya, perempuan ni siapa? Iaitu Maryam. Ya, Maryam yang tercatat dalam Quran, yang dikatakan sebagai perempuan yang memelihara kehormatannya. Fanafahna fiha min ruhina, lalu telah kami tiupkan padanya daripada roh kepunyaan kami. Maknanya ya, Allah tiupkan roh ya, sehingga ya, Maryam mengandung. Waja'alnaha, dan telah kami jadikan akannya, wabnaha, dan anaknya, ayatan, satu tanda, satu bukti kekuasaan Allah Ta'ala, lil alamin, bagi seluruh alam, baik alam manusia, alam jin, ataupun alam malaikat.
itu dikatakan alamin. Ya, seluruh alam. Ya. Jadi ibunya dan juga anaknya adalah satu bukti kekuasaan Allah Ta'ala. Allah menjadikan Adam daripada tanah. Tapi ya, Allah menjadikan Isa alaihissalam anaknya, anak Maryam, tanpa ada bapa. Allah berkuasa menjadikannya tanpa ada bapa. Jadi janganlah hairan sebab Allah katakan masalu Isa indallahi kamasali Adam. Contoh Isa di sisi Allah seperti contoh Adam. Adam dijadikan tanpa bapa dan ibu. Ya, lagi mudah bagi Allah Ta'ala menjadikan Isa tanpa bapa. Sedangkan Allah menjadikan Adam itu, perumpamaan Adam itu Allah jadikan tanpa ya, ibu dan ayah. Ini ya, bukti atau tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi, untuk seluruh alam siapa? Alam manusia. Alam jin dan juga alam malaikat. Inna, sesungguhnya, hazihi ini mana ya agama, ummatukum, ya agama kamu. Agama kamu ialah Islam. Ummatan wahidatan. Agama yang satu. Wa ana rabbukum. Dan aku, kata Allah, adalah Tuhan kamu. Wa'buduni. Maka sembahlah olehmu akan aku. Pada kaedah fiqh, sembahan itu ya, kita tidak boleh menyembah apa jua. Tetapi bila Allah mengatakan sembah aku, maka ya, perintah itu menjadi wajib untuk kita mengibadahi, menyembah hanya Allah yang telah menjadikan seluruh alam ini. Ayat yang ke-93. Wa taqatta'u, dan telah mereka pecah-pecahkan. Saya ulang, dan telah mereka pecah-pecahkan. Al-amrahum, akan urusan mereka. Bainahum, di antara mereka. Kullun, masing-masing. Ilaina, kepada kami. Raji'un, orang-orang yang kembali. Wa taqatta'u, ulang balik. Dan telah mereka pecah-pecahkan amrahum, akan urusan mereka, bainahum, di antara mereka. Mereka telah memecah belahkan urusan agama mereka. Berselisihlah ya, Yahudi dan Nasara, menjadi berpecah belah. Ya. Kan Nabi kata apa? Ya, umat Yahudi berpecah kepada 71. Umat Nasara berpecah kepada 72 firqah, golongan. Sataqtarifu ummati ila salasa wa sab'ina firqah. Dan bakal berpecah umatku kepada 73 firqah ataupun golongan. Lagi hebat. Ya. Nabi hidup lagi. Nabi telah memberikan gambaran yang mana umatku pula akan berpecah kepada 73. Yahudi 71, Nasara 72. Ya, umatku 73. Lagi besar perpecahan umat Islam. Ya. Ada sambungan hadis tu. Katanya kulluhum finnar. Semuanya dalam neraka. Sambungan hadis tu. Kulluhum finnar. Kesemuanya dalam neraka illa wahidah. Kecuali satu golongan. Sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah?
Siapa satu golongan itu ya Rasulullah? Jawab Nabi, man ana alaihi wa ashabi. Iaitu orang yang mengikut aku dan sahabat-sahabatku. Artinya, akhir zaman, orang yang masih bernabikan Allah, orang yang masih mau mengikuti jejak sahabat-sahabat Rasul, maka itulah golongan firqatun najiyah, golongan yang akan berjaya. Sebab akhir zaman ada orang yang dah tak ikut Nabi lagi. Contohnya anti hadis, tahu tak anti hadis? Anti hadis ni dia tak mau terima hadis. Apalagi kalau nak belajar hadis, tak nak belajar hadis. Dia tak pakai hadis. Dia hanya nak Quran saja. Itu namanya anti hadis. Dia tak percaya hadis. Jadi orang yang belajar hadis, orang diajak ke belajar hadis, dia tak nak belajar hadis. Sebab itu dikatakan golongan anti hadis ni, dia tak percaya hadis. Kalau nak tahu. Artinya kalau dah tak percaya hadis Rasul, sedangkan hadis Rasul itu pentafsir Quran, tafsiran untuk Quran. Mereka tak percaya hadis Rasul. Maka itulah golongan yang tak mengikut Rasul, tak ikut sunnah Rasul. Kita ikut hadis ni, sebab hadis tu ada dhaif, ada sahih. Jadi kita ikutlah yang sahih. Yang sahih itu jadi pedoman untuk kita. Dan ada akhir-akhir zaman, mereka pula tak suka dengan sahabat-sahabat Nabi. Mereka tak suka Abu Bakar, Umar, Uthman. Tak suka. Lain-lain tak suka. Termasuklah Aisyah pun dia tak suka. Bahkan kadang dalam solatnya, mereka laknat muka-muka ini atau nama-nama ini. Jadi, nampak tak? Golongan ini, dia tak suka perkataan Abu Bakar atau Umar atau Uthman. Atau Aisyah. Jadi, tengok. Sebab itu Nabi kata, orang yang firqah yang berjaya yang satu ini, siapa yang ikut aku dan ikut sahabat-sahabatku. Alhamdulillah, kita masih lagi dalam firqatun najiyah. Mana golongan yang berjaya, sebab kita tidak membenci Nabi, tak membenci sahabat-sahabat Nabi. Sebab itu janganlah jadi golongan yang berpecah jauh. Itu yang orang yang akan berjaya nanti. Yaitu yang akan mengikut Rasul dan sahabat-sahabat Rasul. Yahudi Nasara, Islam juga sudah berpecah. Kullun ilaina raji'un. Masing-masing kepada kami orang-orang yang kembali. Mana masing-masing akan balik kepada Allah nanti. Jawablah depan Allah. Dah ada Nabi, kenapa tak ikut Nabi, tak ikut sunnah Nabi, tak ikut Quran? Dah ada pedoman Al-Quran hadis, kenapa tak nak ikut? Jawablah. Kenapa buat agama sendiri? Tak ada dalil daripada Quran ataupun hadis? Jawablah besok, bila kembali kepada Allah. Yang kamu Yahudi dan Nasara, kenapa kamu tak nak percaya kepada Nabi yang akhir zaman yang kamu tunggu-tunggu? Kenapa kamu tak percaya? Maka jawablah mereka nanti di depan Allah. Faman ya'mal minas solihati. Sambung faman, maka barang siapa. Ya'mal, ia beramal. Min daripada as-solihati. Amal-amal soleh. Wahuwa walhal ia mu'minun yang beriman. Fala kufron, maka tiada pengingkaran,
peingkaran. Macam mana tulis tu? Maka tiada peingkaran. Maka tiada peingkaran. Ingkar, bagi perkataan ingkar, kita tambahkan peingkaran. Ya. Lisaihi, bagi usahanya. Wa inna, dan bahawasanya kami, lahu, baginya, katibun, yang menulis. Faman ya'mal minas solihati, maka barang siapa ia beramal minas solihati, daripada amal-amal soleh, fa huwa mu'min, maka dia yang beriman. Ya, Allah katakan yang beramal soleh, sedangkan dia beriman. Ya, amal soleh kena ingat ya. Amal soleh ini adalah amal ya, yang menurut ajaran daripada Rasulnya. Itulah amal soleh. Apa yang Rasul ajarkan, ya, baik cara ibadat dan lain-lainnya, itu dikatakan sebagai amal soleh. Sebab itu kalau kita bahasakan ya amal soleh ni buat baik saja, ya, nanti kita akan terlajak memberikan tafsirannya. Ya, sebab pengertian baik ni pada semua agama ada bahasa baik. Ya, contohnya kalau kita lihat pada agama Buddha, ya, kita lihat sami-sami itu, ya, nampaknya baik sangat. Apa tidak baiknya dalam segi pandangan adat mata kita? Ya, dia istiqomah. Ya, hari-hari dia pakai ihram. Baik tak? Ihram hari-hari. Kita sanggup hari-hari pakai ihram? Ya, tak sanggup. Ya. Hari-hari dia tahlul. Baik lelaki ke perempuan tahlul. Licin kepala. Ya. Baik lelaki ke perempuan, ya, tahlul, baik dia. Ya. Nanti belum lagi pegang tasbih. Tasbihnya lagi besar daripada tasbih kita. Berjalan je tasbih tu kat tangan. Banyak wiridnya. Ya. Jadi pandangan kita baik dia. Ya. Ini baik, ya. Kalau kita tafsirkan baik macam tu, ya, seolah-olah banyaklah pahala dia. Jadi baik dalam segi makna solihat ini ialah amal yang ada contoh dari Rasulnya. Ya. Itulah dikatakan amal soleh. Kita berwirid, yang Rasul wirid, itu ada pahala. Itulah ibadat, amal soleh yang ditunjukkan oleh Rasul. Kita berwirid, tapi bukan wirid Rasul. Ya. Itu bukan amal soleh, walaupun baik namanya wirid. Ya, tapi bukan Rasul wiridkan. Jadi itu bukan dikatakan sebagai solihat. Sebab itu kena faham bahasa solihat ni. Wa huwa mu'min, sedangkan dirinya kena beriman. Kalau tak beriman, amal soleh macam mana pun tidak akan menjadi pahala. Fala kufrana li sa'yihi, maka tiada peingkaran bagi usahanya. Kalau saya nak bahasakan begini, Allah tidak akan mengingkari, ya, daripada kerja keras usahanya kepada amal soleh itu, atau yang dia lakukan amal soleh itu. Allah tidak akan ingkari atau nafikan, melainkan semuanya ia akan jadi pahala. Wa inna lahu katibun, dan sesungguhnya kami, kata Allah, baginya yang menulis. Allah yang mencatat ya amal-amal itu. Baik, sama lagi. Wa haramun, ya. Wa haramun, dan, ya, ini, ya, kita tengok wa haramun ala qaryatin. Tengok ya, boleh ke makna haram? Wa haramun, ya, nanti kejap.
wa haramun dan tidak nanti ya, dan wa haramun dan haram. Tulis dulu wa haramun dan haram ala qaryatin, atas satu negeri. Dan haram atas satu negeri, ahlaknaha, telah kami binasakan akannya. Annahum, bahawasanya mereka, la yarji'un, tidak mereka kembali. Baik, saya ulang balik. Wa haramun ni dan haram, bracket, terlarang. Terlarang. Maksudnya macam mana? Wa haramun ala qaryatin, dan dan haram makna terlarang atas satu negeri, ahlaknaha, telah kami binasakan akannya. Negeri yang Allah sudah binasakan, penduduknya dah mati, ya, terlarang. Annahum la yarji'un, bahawa mereka tidak mereka kembali. Maknanya mereka tak kembali lagi ke dunia. Yang dah mati, negeri yang Allah binasakan tadi dah terlarang atau dah haram, ya, untuk balik ke dunia lagi. Dah tak balik lah, ya, sebab dah mati, dah tak akan balik lagi ke dunia. Itu dikatakan haramun, makna terlarang. Terlarang untuk balik lagi, untuk kembali lagi ke dunia. Mana-mana, ya, penduduk negeri yang Allah sudah binasakan, mereka terus ke depan akan menghadapi yaumul mahsyar. Mereka tidak akan kembali lagi ke dunia. Itu maksudnya. Ayat 96. Hatta sehingga. Iza apabila. Futihat, telah dibukakan ia. Ya'jud, wa ma'jud dan ma'jud. Wahum, walhal mereka, min kulli hadab, daripada tiap-tiap hadabin, tempat yang tinggi. Yansilun, mereka bersegera turun. Baik, saya masuk mula. Hatta iza futihat, sehingga apabila telah dibukakan ia. Ya'jud wa ma'jud, ya, Ya'jud dan Ma'jud. Ya, Ya'jud dan Ma'jud ni, ya, adalah nama, ya, nama kaum, ya. Ada golongan yang disebut Ya'jud dan Ma'jud, ya. Ada surah Kahfi, kita baca surah Kahfi, ya, yang disebut Ya'jud dan Ma'jud, yang mana zaman Zulkarnain buat tembok, sehingga Ya'jud dan Ma'jud itu tidak dapat panjat tembok itu, yang disalut dengan tembaga, licin. Mereka tak dapat nak naik tembok itu. Itu salah satu pertolongan, ya, Zulkarnain membantu penduduk lain supaya tidak dapat gangguan, ya, daripada Ya'jud dan Ma'jud, ya. Jadi sehingga apabila dibukakan Ya'jud dan Ma'jud, maknanya sekarang ni
Ya'juj dan Ma'juj ni ada. Golongan ni dianggap sebagai golongan perosak. Bahasa dia. Bahasanya ialah golongan perosak. Mereka ni kalau keluar memang kejam. Dia tak reti ya belas kasihan. Ya, mereka yang tak menurut ya mereka ya nescaya akan diseksa dengan kejam. Banyaklah iman-iman. Orang-orang yang beriman ni tanggal imannya. Menurut sahaja ya apa yang dikehendaki oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ya, diterangkan wahum min kulli hadabin yansilun, dan mereka daripada tiap-tiap yang tinggi mereka turun. Maknanya kedudukan di dunia dirujuk dia punya geografi dia, orang ini kawasan tinggi. Ya. Di tempat kawasan tinggi. Dan ya akhir zaman dia mempunyai kekuatan sehingga mereka boleh ya menakluki bumi-bumi, tak kiralah ya bumi Islam ataupun tidak Islam. Tapi mereka memang dikatakan manusia yang buat rosak, yang mana kejam ya bangsa ini. Ya, bagi orang Islam, bagi orang yang beragama memang tertindas. Ya. Jadi kedatangan Ya'juj dan Ma'juj ni ia adalah saat yang mana hampirnya hari kiamat. Dah tak boleh nak diperbaiki lagi kerosakan yang dibuat oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Itulah ya dikatakan sebagai satu bangsa, tak kiralah hanya title-nya Ya'juj dan Ma'juj. Ya, tapi bangsanya boleh dikatakan bangsa lain. Ya. Hanya sifat ya, sifat bangsa ini ya memang membuat rosak ya bumi dan membuat ya huru-hara keadaan peradaban. Peradaban yang ada habis dirosakkan. Oleh siapa? Oleh Ya'juj dan Ma'juj ini. Ya. Jadi lebih kurang begitulah dia punya kedudukan. Kita fahamkan sebagai makhluk yang akan membuat kerosakan. Paling rosak ialah agama Allah. Agama Allah akan dirosakkan. Ya, orang-orang yang mempertahankan agama Allah semua akan jadi mangsa. Ya, mangsa kepada kekejaman Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Sebab itu, ya, terkadang kita kena berlindung daripada dajjal-dajjal ini. Ya. Baik ya, ada kesempatan ni kita tengok balik dengan kedudukan tata bahasa dia. Ya. Kita ambil daripada ayat 94. Tata bahasa kita ambil 94 ya. Baik, ayat yang 94 tata bahasa ya, i'rab dulu ya, i'rab. Ayat 94. Famay ya'mal. Faman di situ fa istinaf ya. Apa tu istinaf? Ya'mal man dulu man. Itulah nak cari siapa ekor dia. Siapa punya ekor ni. Kena cari dulu. Ada ekor tak? Puan Hafsah punya ada ekor. Okey, tutup kejap ya Puan Hafsah punya. Boleh dengar ya. Kalau saya buka tak boleh nak belajar ni. Okey, faman ya, maka barang siapa, man tu fa tu ya, istinaf, man mubtada jazam. Mubtada jazam, ya'mal.
Fi'il mudhari majzum bisukun. Fi'il mudhari majzum bisukun. Ya, fa'il huwa. Fa'il huwa. Ya, fa'il huwa mustatir. Dan ya'mal ini juga menjadi khobar fi mahali raf'in. Fi mahali raf'in. Ya, dia menjadi khobar kepada mana? Kepada man. Sebab man tu muntada, bila muntada ada khobar. Jadi khobarnya ya'mal ni. Ya, dia mengambil tempat marfu fi mahali raf'in. Sebab dia kan tak marfu, dia tak boleh marfu sebab dia jumlah. Ya'mal ni ada fi'il, ada fa'il di dalamnya. Jadi, ya dia kena fi mahali raf'in. Sambung minas solihati min harfu jar solihati majrur bil kasrah. Wa huwa tu wa haliyah. Wa haliyah ni mana wal hal. Wa haliyah tu mana hal. Ya. Haliyah tu mana hal. Jadi kita terjemahkan wal hal. Huwa mubtada. Mukmin khobar marfu bid dhammah. Khobar marfu bid dhammah sebab mubtada'nya huwa, mukmin tu khobar. Macam ya'mal dia tak boleh marfu. Ya, sebab dia jumlah fi'il dan fa'il. Sedangkan mukmin dia sendiri. Ya, dia bukan jumlah, ya. Fala tu fa rabita. Pa rabita. Rabita ni pengikat jawab, pengikat syarat. Jadi ada huruf syaratnya faman awal-awal tu. Maka barang siapa. Jadi jawapannya fala. La ni apa? La nafi lil jinsi. La nafiyah lil jinsi. La nafiyah lil jinsi. Menafikan segala jenis. Menafikan segala jenis. Itu dikatakan la nafi lil jinsi. Ya. Kufrana isimlah. Ya. Isimlah. Ya. Kalau ada kalau la tu namanya la nafi lil jinsi. Apa dia? La mali isim tak? Isim la, isim untuk la. Isim untuk la. Isim untuk la, ya. Isim untuk la. Macam mana kita nak kenal la tu la nafi lil jinsi? Lepas la, isim berbaris atas. Isim dia berbaris atas, ya. Asalnya boleh kufronu, tapi bila jadi kufrona, ya, itu dikatakan isim kepada la. La ni bukan la sembarangan, namanya la nafi lil jinsi. Menafikan segala jenis, ya. Apa contoh lain yang biasa kita jumpa? La raiba. Zalikal kitabu la raiba. La raiba fi. Alif lam mim tu kan? Kita jumpa la raiba fihi. Jadi lepas la tu ada raiba. Jadi la tu namanya la nafi lil jinsi. Ia menafikan segala jenis. Jenis apa? Jenis keraguan. Raiba tu mana keraguan. Jadi Al-Quran tidak ada yang ragu.
Sebab itu Allah letakkan la nafi lil jinsi. Kalau kita baca la raibu fihi, artinya ya Quran masih boleh diragui. Contoh lain apa? La ilaha illallah. La ilaha. Ilaha tu ya boleh ilahu. Tetapi ya kenapa diletakkan ilaha pada atas? Sebab la tu la nafi lil jinsi. Nak kenal la nafi lil jinsi, lepaslah isim ya bukan fi'il. Isimnya berbaris atas. Jadi kalau la ilaha ni, la ilaha illallah, la ni la nafi lil jinsi, apa peranan dia? Dia menafikan segala jenis Tuhan. Tidak ada Tuhan, dinafikan segala jenis Tuhan-Tuhan illallah, melainkan Allah. Sama. Ya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ya. Dan ya, perkataan ya la haula wala ini dia ada beza sebenarnya. Sebab la di situ la berulang-ulang. Syarat la tu tak berulang-ulang. Kalau la tu berulang-ulang tak? La haula wala. Dia berulang-ulang. Ya. Sebab itu mengikut ilmu nahu, la haula wala quwata illa billah boleh dibaca juga la haulu wala quwatu illa billah. Sebab dia berulang-ulang. Tapi la nafi lil jinsi dia tak boleh berulang-ulang, dia satu je. La nafi lil jinsi tu. Mana tidak ada penyembuhan. Illa, tidak ada satu kesembuhan illa sifat Allah, melainkan kesembuhan daripada Allah. Tengok kalau dia berbaris atas isim dia tu, itu maknanya la nafi apa? Lil jinsi. Kalau kita baca la ilahu ya, la ilahu illallah. Contohnya, la ilahu artinya kita masih percaya ada tuhan-tuhan lain selain daripada Allah. Kan salah. Ya. Sebab itu kita baca la ilaha. Ya. Faham ya? Kemudian ya khabar la mahzuf. Mana khabar la tidak wujud, ya. Mana mahzuf tu mana tak dihazabkan, dibuang. Mana tak wujudlah, ya. Khabar la ni. Jadi dia ada apa? Isimnya. Isim. Tengok lagi mana tadi sambungan dia. Lisa'yihi. Lisa'yihi jar wa majrur. Sa'yi jadi sa'yi mudhaf, hi mudhaf ilaihi. Wa inna waw ataf inna harfu nasah. Harfu nasah. Harfu nasah ni maknanya huruf huruf yang membariskan atas. Itu nasah. Kemudian na dia isim inna. Dia asalnya inna na. Asalnya macam tu. Inna na. Jadi inna yang pertama ya harfu nasah. Na ya isim inna. Lahu jar wa majrur. Jar majrur tak boleh baris bawah kat sini. Ya, sebab domir.
Ya, dhamir tak boleh baris bawah. Ya. Jadi pi mahali jar. Kena sebut pi mahali jar. Mengambil tempat jar. Ya. Baik, sambung lagi. Katibun. Khobar inna marfu bil waw. Marfu bil waw. Kenapa marfu bil waw? Ya, sebab dia jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim marfu'nya waw. Kalau mansubnya dengan ya. Contohnya mansubnya katibin. Kalau dia jadi khobar kana, katibin. Kalau khobar inna, katibun. Ya. Kalau kita susunkan macam mana? Dengan isim dengan khobar. Wa inna, kita susunkan isim inna dengan khobar inna. Inna katibuna lahu. Macam tu. Inna katibuna lahu. Ya. Jadi sesungguhnya kami yang menulis baginya. Kenapa lahu tu dulu? Sebab lahu jar. Ya, lahu tu jar majrur. Jadi jar majrur ni mengambil tempat dulu. Ya. Wa haramun ala qaryatin. Wa tu istinaf. Istinaf wa pemulaan. Haramun khobar muqaddam. Patutnya khobar kemudian. Dia pula khobar muqaddam ni khobar terdahulu. Biasa yang dulu siapa? Mubtada. Mubtada barulah dulu. Tiba-tiba dia khobar. Jadi khobar tu khobar dulu. Disebutlah muqaddam. Ya. Ala harfu jar. Qaryatin majrur. Ahlakna. Fi'il madhi mabni bisukun. Sukunnya pada kaf tu. Ahlak. Fi'il madhi mabni bisukun. Fa'il. Fi mahalli raf'in. Fa'il fi mahalli raf'in. Mengambil tempat marfu. Maf'ul bi. Maf'ul bi fi mahalli nasbin. Fi mahalli apa? Nasbin. Jadi fi mahalli nasbin mengambil tempat nasab. Kemudian annahum, anna. Harfu nasah. Hum isim anna fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. La harfu nafi. Ya la yarji'una fi'il mudhari' marfu subutun nun. Al-waw fa'il. Cuba panjangkan yarji'una fi'il mudhari' marfu subutun nun litajarrudihi anin nasibi wal jazim li'annahu minal af'alil khamsa. Al-waw fa'il. Ya.
Jadi apa? Jadi khobar anna. Khobar anna. Mubtada'nya apa? Muakhar. Apa? Haramun. Mubtada'nya haramun. Wa haramun annahum la yarji'una ala qaryatin ahlaknaha. Kalau tahu dia punya susuk ayat dia, haramun itu mubtada, khabarnya annahum la yarji'un. Kemudian ala qaryatin jar majrur tempat dulu. Dan terhalang atau terlarang bahawasanya mereka kembali. Ya, tidak mereka kembali ke mana? Ke dunia atas negeri telah kami binasakan akannya. Maknanya takkan balik ke dunia balik. Ya, negeri atau umat negeri yang telah Allah binasakan. Ya. Maksudnya orang-orang yang dah mati tak ada balik lagi ke dunia. Ya. Nah, kadang ada kita faham lagi orang mati masih balik ke dunia. Nanti pahaman ni kita kena buang. Ya, sebab kita punya faham orang dah mati tak balik lagi. Ya. Dia hanya nak menunggu datangnya sangkakala yang kedua. Sangkakala pertama dia tak rasa sebab dia dah mati. Yang rasa sangkakala pertama orang yang hidup akhir zaman. Sangkakala kedua, semuanya ia akan bangkit daripada tidurnya. Baik ya, nak tengok perkataan haramun ya. Kalau dalam kamus lah haramun ni, kita tengok 3 hurufnya apa? Asal usul makna. Nah, cuba tengok kamus. Perkataan haramun, harami. Jim ha ya. Kemudian cari haro. Muka surat 71 cuba tengok. Kalau siapa bawa kamus. 71. Cuba tak perkataan haram. 71 dia punya barisnya daripada atas sebelah kiri 2, 4, 6, 8. Baris yang ke-8. Jumpa tak? 71. Haruma rumu huruman. Huruman. Maknanya apa? Ya, mengharamkan. Inilah perkataan dia yang dikatakan haram tadi. Haram. Okey. Macam mana nak jadikan isim fa'il haruma? Panjangkan baris yang pertama huruf yang pertama panjangkan 2 harakat tambah alif. Kemudian ra bawakan. Harimun. Mana isim fa'il lah tu, jadi isim fa'il. Harimun yang mengharamkan. Ya. Ha alif bunyi ha panjang. Kemudian ra tu bunyikan bawah. Harimun. Maknanya apa? Yang mengharamkan. Kalau isim maf'ulnya tambah mim dengan waw. Mahrumun. Mahrumun tu maknanya yang diharamkan. Mahrumun yang diharamkan. Macam mana buat isim fa'il? Harimun. Panjangkan kemudian bariskan bawah. Harimun.
Ya. Kalau isim maf'ulnya tambah mim dengan waw. Dengan waw. Bunyi apa? Mah mahrumun. Mahrumun. Okey, cuba tengok sebelah kanannya, muka surat 71 sebelah kanan, ya, baris yang keempat dari atas. Jumpa tak perkataan hariso? Hariso. Hariso kalau nak jadikan isim fa'il, panjangkan. Yang pertama ha. Yang baris bawah memang baris bawah lah, tak payah ubah lagi. Harisun. Harisun. Maknanya yang loba, yang rakus, ya. Ataupun boleh berbunyi dengan bunyi ya, ya. Harisun bawahnya. Bawahnya ada tu harisun. Yang loba, yang rakus. Ya. Kalau nama-nama harisun tu ada tamak sikit kot. Ya. Ya. Harisun. Ya. Kedai-kedekut lah tu. Ya. Kedai-kedekut tu. Ya. Okey. Kalau nak jadikan isim maf'ulnya, tambah mim dengan waw. Mahru. Tambah waru. Mahru. Mahrusun. Harisun. Mahrusun. Baik, cuba ke bawah sikit, jumpa tak perkataan haroko. Ke bawah-bawah jumpa tak haroko membakar. Maknanya? Tengok ke bawah. Perkataan haroko. Jumpa kan? Membakar. Cuba jadikan isim fa'il. Panjangkan ha tu. Harikun. Jadilah isim fa'il. Mana yang membakar. Kalau nak jadikan isim maf'ul, tambah mim dengan waw. Mahrukun. Mana yang dibakar. Yang dibakar. Ya. Macam mana dia bawa isim fa'il? Ulang balik. Kalau haroko, jadi isim fa'il. Harikun. Kalau isim maf'ul, mahrukun. Okey, bawah sekali. Baris yang kedua, bawah sekali. Baris kedua, haruko. Bukan haroko. Haruko. Maknanya bergerak. Ya. Kalau isim fa'il, macam mana haruko? Semua sama. Baris panjang dengan bawah. Harikun. Isim maf'ulnya mahrukun. Mahrukun. Cuba tengok baris haroko tu sebaris muka surat 70. Sebaris dengan haroko. Sebelah kiri. Harosa. Sebelahnya. Sebaris dengan haroko tu. Harosa. Jumpa? Muka surat 70. Muka surat 70 dia. Sebaris dengan haroko. Muka surat 70. Harosa. Harosa maknanya penjaga. Penjaga. Harosa yahrusu, penjaga. Macam mana isim fa'il harosa? Harisun. Isim maf'ulnya mim dengan waw, tambah mim dengan waw. Mahrusun. Mahrusun. Mahru. Okey, tengok ke bawahnya lagi. Perkataan tebal shin dia. Harosha. Harosha. Di bawah sekali, baris kedua. Baris keempat. Harosha. Baris keempat. Daripada bawah. Harosha. Tebal shin tu. Harosha. Kalau isim fa'ilnya harisun. Mana memburu. Yang memburu, ya. Harisun. Kalau isim maf'ul mahrusun.
Yang bawah baris yang kedua ni dah makna kasar atau kesat. Harisha. Dia tadi harosha. Ni harisha. Kalau isim fa'il ni apa? Harishun. Isim maf'ulnya mahrusun. Mahrusun. Ya. Jadi isim fa'il tambah apa? Tak isah isim fa'il, isim fa'il. Salah, isim fa'il. Tambah alif. Tambah alif, panjangkan. Okey, kalau yang tak ada dalam sini, saya sebut, cuba buat. Kalau zahaba, zahibun. Kalau ja'ala, ja'ilun. Kalau nasara, nasirun. Kalau qara'a, qari'un. Qari'un. Kan? Senang kan? Alhamdulillah. InsyaAllah. Okey. Sekadar itu dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi ya semua. InsyaAllah. Sadaqallah.